ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama kali mana sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ini. Dan telah kita menunaikan sembahyang maghrib secara berjamaah dan kemudian bolehlah kita sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan beberapa bulan yang lalu. InsyaAllah ta'ala. Kamu tak main kot dah 2 bulan, 3 bulan. Dah 19 10 kot. 10 kan? 10 lalu. Yang 11 anak bagi laluan dekat Tuan Guru Ni Razi kot. Dan 12 anak pula ada kerja. Jadi 3 bulan yang lalu lah 11 bulan kita. Okey, baik. Jadi kita dah menghabisi tajuk yang terdahulu. Sebenarnya dengan tahun baru ini saya pun nak masuklah tajuk yang baru. Saya tak pindah saya kan. Bila masuk tajuk baru Ustaz. Okey, baik. Kita ambil tajuk yang baru lah ya. Ustaz 20 bagi orang yang ada buku lah. Dalam buku ini sebenarnya tuan-tuan mungkin dah baca sampai habis lah. Baik. Tajuk dia memutuskan silaturahim. Dalam bahasa Arab dipanggil qati'atur rahim. Qati'atur rahim. Kalau yang sebelum ini yang telah kita kongsikan, iaitu tanggungjawab ibu dan bapa kepada anaknya. Beberapa siri kuliah saya telah kongsi dengan tuan-tuan dan mudah-mudahan apa yang kita kongsikan itu bermanfaat dan kita amalkan insya-Allah taala. Dan kalau kita tidak, mungkin adalah setengah perkara kita tak boleh nak amal, maka kita masih ada anak-anak yang mungkin dah berkahwin, maka bolehlah kita kongsi dengan mereka. Terutama perkara yang penting-penting lah yang telah kita kongsikan di sini. Azan ketika dilahirkan, berdoa, akikah dan apalah yang kita dulu. Kemudian tanggungjawab anak pula kepada orang tuanya, yang mana tajuknya itu ialah derhaka kepada ibu dan bapa. Itu dari sudut Arab dan syariatnya kita panggil uququl walidain. Uququl walidain. Ini qati'atur rahim. Memutuskan silaturahim. Baik. Saya baca dulu buku karangan ini. Syekh Mahmud pengarang pertama. Apa katanya? Dia kata haram hukumnya. Haram hukumnya memutuskan hubungan silaturahmi. Sebenarnya silaturahmi itu hubungan dah. Silaturahmi ini makna hubungan rahim. Silah-silah ni makna hubungan. Biasalah kan, kita orang Melayu dan bahasa Melayu. Malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tu malam dah. Cuma nak bagi sedap sikit. Tak. Tiap tahun baru Hijriah kita panggil tahun Hijriah. Kita pun letak ma'an Hijrah. Ma'an tu ma'an. Mahal tu mahal tu. Hijrah tu pun cukup dah sebenarnya. Tak ada ma'an pun. Kita pun ma'an Hijrah. Kita pun tak tahu apa makna ma'an Hijrah tu. Hijrah ni. Memutuskan haram hukumnya memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahim. Sama ada terhadap saudara sesama muslim, itu satu konsep silaturahim. Apalagi terhadap sesama keluarga atau saudara terdekat, panggil al-qarabah. Al-qarabah. Al-qarabah ni ialah anak buah Allah. Daripada sepupu sepapat. Itu satu bentuk silaturahmi. Satu bahagian ialah sesama muslim yang disebut sebagai al-ukhuwatul islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kita sesama muslim ini bersaudara. Maka Allah Taala kata perbaikilah
antara dua orang saudara kamu yang berbaloi. Dua orang berbaloi kita bila di batu api pula tak. Sebenarnya kita kena perbaikan kedua-dua. Baik, dia kata haram hukumnya memutuskan hubungan silaturahmi. Apa makna haram? Apa makna haram? Haram ni kita faham lah ustaz, benda tak boleh buat. Ataupun benda yang kalau kita buat berdosa. Cukup untuk kita faham begitulah. Namun dalam keilmuan, haram ni ialah dipanggil larangan yang tegas. An-nahyu ala wajhil ilzam. Itu dalam usul fiqh. Takrifan dalam usul lebih perfect lah. Haram ni ialah satu hukum daripada hukum taklifi yang 5. Wajib, haram, sunnah, makruh dan harus. Haram adalah salah satu daripadanya. Hukum syarak ni ada 5 juga. Cara dasarnya yang disebut sebagai hukum taklifi. Ini ada belajar usul fiqh. Ada tak? Ada kuliah usul fiqh? Imam? Ada kuliah usul fiqh sini? Ada ustaz mengajar. Dasar-dasar kepada hukum tempatnya ialah dalam ilmu usulul fiqh. Jadi dalam muqaddimah ilmu usulul fiqh, pertama sekali kita akan belajar hukum. Apa itu hukum? Dia kata al-hukmu wal man'u wal qada. Hukum ni adalah keputusan. Keputusan. Sebab tu hakim tu kita panggil qadi, sebab dia yang memberi keputusan. Qada. Keputusan apa? Allah Taala dan Rasulnya lah, bukan keputusan kita. Haram ni salah satu hukum daripada hukum taklif yang 5 yang telah saya sebutkan tadi. Dan maknanya ialah larangan yang tegas. An-nahyu ala wajhil ilzam. Larangan yang betul-betul tegas, tak boleh langgar. Itu makna haram. Sekira-kira diberi pahala, diberi kebaikan, diberi ganjaran yang baik kepada orang yang meninggalkannya dan berdosa kepada orang yang meninggalkannya. Melakukan. Itulah dia punya pertakrifan. Haram. Dan dalam Islam ada perkara yang disepakati haram, yang disebut sebagai ijma'. Dan itu adalah perkara yang besar-besar, yang biasanya melibatkan hukum yang besar-besar. Sebahagian lagi ialah yang tidak disepakati pengharamannya. Sebahagian kata haram, sebahagian kata tak haram. Itu yang tidak diijma'kan. Yang tidak diijma'kan. Pama janggut, pama kan? Simpan janggut. Sebahagian kata haram, sebahagian kata tak haram, makruh saja. Apa pandangan Imam Syafi'i pasal janggut? Imam Syafi'i tidak mengharuskan. Bagi beliau tidak harus. Fa'in halaqa halaqan, fa'in halaqa halaqun fil lihya, Imam Syafi'i kata la yajuz. Sekiranya dipotong oleh seorang pemotong itu akan janggut dia, maka tidak harus. La yajuz maknanya haram. Itu Imam Syafi'i sendiri. Tapi dia kata tak haram tu tak? Ulama-ulama Syafi'i. Sebahagian yang kata tidak haram, sebahagian yang kata haram. Kalau Syafi'i dia dekat, mesti simpan dia. Sebab itu kita mazhab Syafi'i ni sebenarnya mazhab istilah. Kita bukan mazhab orang. Kita jangan ingat kita ikut Imam Syafi'i 100%. No. Kalau tuan-tuan ikut mazhab Imam Syafi'i betul, orang kafir tak boleh masuk masjid. Tapi kita orang kafir masuk masjid, siap bergambar lagi. Itu mazhab mana tu? Imam Syafi'i jelas, orang yang musyrikun, penyembah-penyembah berhala tak boleh memijakkan kakinya di rumah-rumah Allah. Tak kira sama ada Masjidil Haram atau selain Masjidil Haram. Dan ditegaskan oleh ulama-ulama Syafi'i yang besar-besar, umpama Al-Qutubi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Al-Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Kita ni dipanggil mazhab istilah. Apa nama mazhab istilah? Mazhab ni ada dua. Satu dipanggil mazhab syakhsi, mazhab orang lah. Mazhab orang. Satu lagi dipanggil mazhab istilah. Mazhab istilah ni ialah bukan mazhab orang itu,
Tapi mazhab dipanggil yang melibatkan ulama yang ramai. Contoh kita kata mazhabul Syafi'i, mazhabul Hanbali, mazhabul Maliki, mazhabul Hanafi, itu mazhab istilah. Dia merujuk oleh Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang berpegang dengan kaedah Syafi'i walaupun dia tidak ikut pandangan Syafi'i 100%. Itu makna mazhab istilah. Kita ni mazhab istilah saja. Kita bukan mazhab orang. Mazhab orang ni ialah mazhab orang tu. Bila sebut mazhab Syafi'i, dia mazhab istilah. Bila sebut mazhab Nawawi, dia mazhab orang. Bila yang kecil-kecil ni dia panggil orang lah. Tapi bila ulama yang besar, dia mazhab istilah. Atasnya Syafi'i selaku pengasas kaedah. Sebab tu kalau kita tengok, lari sikit fiqh, mungkin tuan-tuan dah baca dah, ni dah sudut dasar. Kadang-kadang tidak berapa diketengahkan. Kadang-kadang kenapa ulama Syafi'i menyalahi Al-Imam Syafi'i dalam banyak hal. Pada zahirnya mereka menyalahi, tapi pada dasarnya mereka tidak menyalahi. Al-Imam Syafi'i suruh kita baca tahiyat Ibnu Abbas, tapi Al-Imam Nawawi memilih tahiyat Ibnu Mas'ud. Kita kata apa, adakah Al-Imam Nawawi menyalahi Imam Syafi'i? Tidak. Menyalahi dari sudut zahirnya. Imam Syafi'i suruh baca lain, dia suruh baca lain, tapi tidak menyalahi dasar. Kenapa tak menyalahi dasar? Sebab Al-Imam Nawawi, tuan-tuan, tokoh yang paling besar dalam mazhab Syafi'i. Pandangan Al-Imam Syafi'i, pandangan Al-Imam Nawawi kalau digabungkan dengan pandangan Al-Imam Rafi'i, dia boleh langgar pandangan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata A, Nawawi kata B, Rafi'i kata B. B itu terpakai, hak A diabaikan, walaupun daripada sahibul mazhab, daripada Imam mazhab. Itu biasalah dalam mazhab kita baca. Dia besarlah, dia tokoh besar tuan Al-Imam Nawawi. Dan ulama yang besar-besar ni, dia lebih berpegang kepada kaedah imam berbanding pandangan imam tu sendiri. Sebab dia mujtahid, dia boleh kaji nas. Dia kaji, dia buat suatu keputusan yang kadang menyalahi keputusan gurunya ataupun imam, tapi tidak masih dengan kaedah imam. Imam Nawawi kita kata macam menyalahi Imam Syafi'i ni. Tak. Pasal apa? Tak menyalahi. Pasal seluas-luas fiqh Al-Imam Syafi'i. Kitab fiqh Imam Syafi'i yang sampai pada kita 4 je. Namun seluas-luas ilmu Al-Imam Syafi'i, dia diikat oleh beberapa kaedah Imam Syafi'i. Antaranya 10 kaedah yang diketengahkan oleh ulama kita, umpama Imam Al-Asbah ini dan lain-lain. Salah satu kaedah Imam Syafi'i kata apa? Iza takafa'atil adillah as'aulaha ittiba'an asahhuha isnadan. Jika bercanggah antara sesuatu dalil, maka yang lebih layak diikuti ialah yang paling sahih sanadnya. Ibnu Abbas, tasyahud Ibnu Abbas sahih, tasyahud Ibnu Mas'ud sahih. Imam Nawawi kaji tasyahud Ibnu Mas'ud lebih sahih daripada Ibnu Abbas. Maka Al-Imam Syafi'i telah mentaati Al-Imam Nawawi telah mentaati Al-Imam Syafi'i dari sudut kaedah, walaupun dia menyalahi dari sudut pandangannya secara khusus. Nampak? Jadi itu saya kata ni mazhab istilah. Istilah dia. Tuan-tuan lepas doa, tuan-tuan kata taqabbalallahu minkum. Imam Syafi'i tak ajar itu. Imam Syafi'i ajar amin rabbal alamin. Saya doa. Itu Imam Syafi'i buat lepas doa dia kata amin rabbal alamin. Contoh dia. Contoh. Baik. Haram hukumnya, haram tadi ya. Mana tak boleh buatlah, kita kena tinggalkan. Terutama yang telah disepakati haram. Kita kena tinggalkan. Contoh macam hari ni, hari Jumaat. Wajib kita mendatangi Jumaat. Kalau kita sakit atau kita bermusafir. Cukup 7 syarat tu, Islamnya, lelakinya, merdekanya, sihatnya, bermukimnya, baliknya, berakalnya. Cukup 7, wajib kita mendatangi Jumaat. Tak mendatangi Jumaat, sewenang-wenang, Nabi kata la salata lahu, tidak ada solat bagi dia. La sadaqata lahu, tak ada sedekah bagi dia.
tu ulama ijma' wajib mendatangi Jumaat. Kenapa wajib jadi ijma' ni? Pasal apa ada sebahagian ijma', ada sebahagian tak ijma'? Pasal yang ijma' ni pasal jelas sangat. Qurannya jelas, hadisnya jelas. Tak ada ruang untuk kita nak bergerak daripada kalau wajib kewajipannya, kalau haram pengharamannya. Tak ada peluang kita nak. Tak boleh nak takwil, tak boleh nak ihtimal, tak boleh nak. Mana benda jelas. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila zikrillah. Nabi pun kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyatil jumu'ah yaumal jumu'ah. Jelas. Allah Taala kata bila azan hari Jumaat kamu cepat-cepatlah mendatangi solat. Nabi pula kata siapa-siapa yang beriman kepada Allah Taala dan hari akhirat hendaklah dia mendatangi Jumaat. Kalau dia tidak mendatangi, tidak ada solat baginya, tidak ada sedekah baginya, tidak ada amalan baik baginya. Nampak? Dan akan dicop padanya dengan cop kemunafikan. Taballahu ala qalbi. Terutama kalau dia tinggal 3 kali betul-betul contoh macam tu. Jadi samalah juga dengan ini. Haram ini disepakati ijma'. Pasal tidak ada ruang untuk kita nak keluar daripada nak ini. Baik. Jadi wajib kita menghubungkan silaturahim, haram kita memutuskan silaturahim. Baik, saya baca dulu ayat Quran yang dikemukakan. Firman Allah Taala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Pasal apa bila saya kata firman Allah Taala, saya terus baca ayat Quran. Saya tak kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab auzubillahi minasyaitanir rajim dia bukan ayat Quran. Bila saya kata Allah Taala telah berfirman, saya tak boleh kata auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhal kata. Pasal apa tadi dia kata Allah Taala telah berfirman. Sedangkan auzubillah ni bukan firman Allah. Dia cuma doa dan zikir. Kalau nak kata auzubillah, kita tak boleh kata firman Allah, tak boleh kata. Kita nak baca Quran kan, baca auzubillah. Ini masa mengajar, biasanya bila kita nak sebut satu-satu ayat Quran, kita akan kata qala Allahu azza wa jalla. Sama dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi bila mengajar satu benda, bahkan Nabi sendiri pun Nabi akan kata qala Allahu azza wa jalla, qala Allahu tabaraka wa taala. Nabi akan terus sebut ayat Quran dan Nabi sahabat tak baca macam kita khutbah Jumaat kan. Allah Taala telah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Mana tak ada auzubillah pun. Tak ada auzubillah. Dia terus pada ayat Quran. Baik, ya ayyuhan nas, ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini suratul Maidah, surah An-Nisa ayat yang pertama. Apa maknanya? Allah Taala kata ya ayyuhan nas. Perkataan ya atau ya ayyuha ialah perkataan nida. Dia panggil harfu nida. Seruan. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Bila ada ya saja tu nida. Ya Ibrahim, ya Musa, ya tu nida. Ya ayyuha pun nida juga. Cuma dari sudut kebahasaannya ya ayyuha ni lebih lembut, lebih baik. Bukan lebih baik, lebih lembut sikit daripada ya. Ya tu biasa wahai. Ya ayyuha Melayu wahai juga. Tak boleh nak terjemah lain. Pasal Melayu wahai satu je. Tapi Arab dia lain macam Rabb lah. Rabb, ilah, Rabb. Orang Melayu terjemah Tuhan. Ilah pun terjemah Tuhan juga. Pasal tak ada perkataan lain. Sedangkan dari sudut dalalah bahasa, dia panggil makna bahasa Rabb lain, ilah lain. Sama juga ya panggil, ya ayyuha pun panggil. Tapi ya ayyuha ni panggilannya lebih lembut. Ya ni biasa saja, wahai. Melayu pun wahai juga payah. Tapi dari sudut bahasa Arab kita fahamlah. Ya ayyuha ni dia lembut sikit. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Wahai manusia.
An-nasu manusia. Seorang dipanggil insan. Kalau ramai an-nas, ataupun unas, ataupun al-ins, itu ramai. Wahai manusia, Allah Ta'ala kata, ittaqu rabbakum. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia mempelbagaikan seruannya. Dia panggil at-tanawu fi nida. Dia mempelbagaikan seruannya. Kadang-kadang Allah Ta'ala menyeru dengan ya ayuhan nas, wahai manusia. Dan biasanya Allah Ta'ala menyeru perkataan ini bila dia nak menyuruh manusia kepada menyembahnya, ataupun perkara yang umum-umum. Ya ayuhan nas. Apakah awal-awal perintah dalam Quran? Awal-awal perintah dalam Quran ialah ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itulah awal-awal perintah dalam Quran. Allah Ta'ala suruh menyembah. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu. Surah Al-Baqarah surah yang ketiga, saya tengok ayat 2. Itulah awal-awal suruhan dalam Quran. Awal-awal suruhan dari sudut susunan mushaf itulah. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Awal-awal suruhan mengikut ayat yang diturunkan ialah Iqra. Nama Iqra, bacalah. Ilmu lah. Sebab tu orang yang belajar suka pada ilmu sebenarnya sifat yang baik. Kita tengok dalam satu karya, ada satu masjid. Ramai penduduk karya itu. Kadang-kadang 5,000 orang, kadang 10,000 orang, kadang 20,000 orang. Ramai. Kadang-kadang di satu karya ada beberapa surau, ada masjid. Tapi nak dihitung-hitungkan, sudah pasti jemaah karya itu lebih ramai berbanding bilangan yang boleh dimuatkan oleh masjid dan surau. Sebab tu bila hari Jumaat, masjid tak muat. Tak muat masjid. Pasal karya kita ni ramai. Dalam seramai-ramai ahli karya itu adalah sebahagian kecil daripadanya Allah Ta'ala pilih untuk menjejakkan kaki ke rumah-rumah. Kawasan ni tuan-tuan, sini ada surau, depan tu ada surau, kita ada masjid, ada 3 masjid. Ya, keliling kita ni ramai lah. Tak tahulah berapa ribu orang. Orang Islam lah. Orang Islam dia lah. Sebab, jadi daripada karya yang ramai ini, dengan 2-3 tempat semayang yang kita ada ini, Allah Ta'ala pilih sebahagian kecil daripadanya menjejakkan kaki ke rumah. Allah Ta'ala pilih. Kemudian dalam sebanyak-banyak ataupun dalam segelintir yang Allah Ta'ala pilih untuk mai ke rumahnya tadi, Allah Ta'ala pilih pula sebahagian kecil daripadanya untuk berada di majlis ilmu-ilmu. Kita semayang tuan-tuan 4 saf biasa, 5 saf. Tuan-tuan tengok bila kuliah, mesti yang lekat semua lebih tak ataupun lebih sedikit daripada 1/2. Biasanya 1/3. Saya mengajar daripada tahun 2009 di masjid, di mana-mana masjid dan surau saya pergi. Kalau surau tu 4 saf semayang maghrib, yang lekat duduk di kuliah ini lebih kurang 1 saf. Pukul rata lah, pukul rata, bukan buat kajian saintifik pun tak buat lagi. Ni main pukul rata saja. Tapi surau ni alhamdulillah lah tu, tadi nampak semayang 5 saf. Ini kalau himpun-himpun ni ada 2 saf atau lebih kurang itu lah. Nak sampai 1/2 tu susah sikit, ataupun mungkin, tapi jangan-jangan. Biasanya 1/3 lah. Kalau semayang 4 saf, dia 1 saf je ada. Allah Ta'ala pilih. Nampak? Tapi kira okey lah, ada juga saf itu. Ada surau 5 orang. 5 orang. Saya mengajar 3 tahun dah itu. 5 orang, 6 orang, 5 orang, 6 orang. Alah. Mana tahu? JK tak pernah ada lah kuliah. Tak pernah ada. Mana boleh dia ni? Tak minat lah. Bukan ada dia tak minat lah belajar. Baik. Mana tadi? Sebab tu kita kena ajak orang kita yang jarang datang, kita kena ajak. Bila kita ajak tuan-tuan, setiap kali dia datang surau, kita dapat pahala. Sebab tu ulama menyarankan kita supaya buat ibadah muta'adiyah, bukan ibadah qasirah. Ibadah qasirah ni ialah kita buat, kita dapat. Tuan-tuan semayang, tuan-tuan dapat.
Tuan-tuan baca Quran, tuan-tuan dapat. Tuan-tuan zikir, tuan-tuan dapat. Satu lagi dipanggil ibadah muta'addiyah. Orang lain buat, tuan-tuan dapat. Antaranya mengajar. Nabi kata afdalus sadaqah ilmun yunsyar. Sebaik sedekah ialah menyebarkan ilmu pengetahuan. Balighu anni walau ayat. Banyak lagi lah sebut kan. Mengajar satu bentuk ibadah muta'addiyah. Sebab tu setengah ulama dia, bagi dia tak perlu kita menghadiahkan bacaan ataupun pahala kepada Nabi SAW. Pasal apa? Sebab Nabi guru kita yang paling besar. Pahala kita berada dalam timbangannya. Sebab dia yang ajar kita agama. Macam hari ni lah orang Syiah, kan? Sebahagiannya menghina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hinalah macam mana Aisyah pun. Sebahagian daripada amalan kita masuk dalam timbangan Aisyah. Pasal apa? Pasal Aisyah yang banyak memberikan hadis kepada kita. Kan? Kau kutuk dia macam mana pun. Sebahagian daripada amalan umat Islam, bahkan sebahagian besar, masuk dalam timbangan Aisyah. Pasal apa? Pasal Nabi dah kata, man dalla ala khairin fahuwa ka'ajri amilihi la yunqas min ujurihim syai'a. Siapa-siapa yang ajar orang buat satu benda baik, dia akan dapat pahala exactly sama macam orang yang dia ajar itu. Allah Ta'ala kata, Nabi kata tak kurang walau satu sen. Contoh ajar orang semayang, kan? Tiba-tiba orang tu semayang, Allah Ta'ala bagi kat dia 10 pahala. Tuan-tuan pun dapat 10, tak kurang walau sedikit. Kita pun sama. Orang tu tak pernah datang surau, kita ajak dia, tuan-tuan. Satu hari dia mari surau, selagi mana dia mari, selagi dia tak mati lah, tuan-tuan akan dapat pahala berterusan. Tu bagi ibadah muta'addiyah. Dalam konteks masjid surau pula, orang yang paling baik ibadah muta'addiyah dia ialah orang yang azan. Orang yang azan. Berapa orang semayang tadi maghrib? 100 orang semayang. 100 orang pahala orang yang azan tu dapat. Sebab tu ulama khilaf antara muazzin dengan imam, siapa yang lebih afdal. Sebahagian kata imam lebih afdal. Apa nama? Muazzin lebih afdal. Imam Syafi'i ada dua pandangan. Satu pandangan dia kata orang azan tu lebih afdal daripada imam. Satu pandangan dia kata imam lebih afdal daripada muazzin. Nampak? Pasal apa ibadah muta'addiyah? Pasal dia ajak orang semayang. Dia azan. Dengan sebab dia azan tu orang mari masjid, mari surau. Cuba kalau dia tak azan, ada orang nak main? Ada orang main. Jadi dia buat satu ibadah muta'addiyah. Sebab tu Nabi kata al-muazzinun atwalun nas a'naq yaumil qiyamah. Orang azan ni dia ada leher yang paling panjang pada hari kiamat. Orang lain duk lemah belaka dalam peluh ni, dia leher dia panjang. Dan leher panjang ni sebenarnya dia satu kemuliaan di sana. Leher panjang. Baru leher panjang. Kat dunia memang leher panjang tak elok. Tapi akhirat orang nak leher panjang pasal apa? Pasal lepas daripada lautan peluh manusia. Nampak? Baik. Mana tadi? Ya ayuhan nas, kadang-kadang Allah Taala kata ya, bila kadang-kadang Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu. Bila Allah Taala kata ya ayuhan nas, bila nak mengajak manusia kepada ibadah yang besar-besar atau mengajak manusia kepada menyembah. Bila Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu, bila Allah Taala nak menyebut sesuatu hukum, bila Allah Taala nak memerintahkan sesuatu hukum, biasanya Allah Taala akan kata ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira. Bila Allah Taala nak suruh ibadah-ibadah ni, Allah Taala akan kata ya ayyuhallazina amanu. Sebab tu kita dalam mazhab Syafi'i syarat kepada seluruh hukum, nombor satu ialah Islam. Tuan-tuan nak semayang ada 4 syarat wajib semayang. Islam nombor 1, baru balik, berakal, suci berhaid dan nifas. Tuan-tuan nak pergi haji, ada 7 syarat haji. Nombor 1 Islam, balik, berakal, merdeka, ada makanan, ada kenderaan, kesihatan. Nombor 1 sekali Islam. Semua lah. Bahkan dia ada satu terms dalam mazhab Syafi'i. Term dia apa? Dia kata al-kufar ghairu mukhatabin fi syar'iyyah. Orang kafir
tidak dikhitabkan dengan hukum syarak. Nampak? Orang kafir, sebab tu Imam Syafi'i bagi dia orang kafir tak wajib solat, tak wajib puasa. Tapi guru dia Imam Malik, dia kata orang kafir wajib sembahyang. Wajib sembahyang. Dan orang kafir ni berdosa kerana dia tak sembahyang. Adalah hujah dia tu, dia tak perlu kita kenal lagi. Berbezalah. Imam Malik kata orang kafir pun wajib sembahyang. Tapi dia nak sembahyang tak boleh, dia kena masuk Islam dulu. Tapi wajib bagi, sebab sembahyang ni kata wajib, ibadah ni wajib pada seluruh manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah pada aku. Jadi sembahyang ni ibadah. Jin dan manusia semuanya beriman, tak beriman. Cuma orang kafir tak boleh sembahyang sebab dia tak Islam. Tapi wajib juga bagi. Tapi kita Imam Syafi'i kata orang kafir tidak wajib ibadah. Pasal Allah Ta'ala khitab ya ayyuhallazina amanu, bila nak sebut satu-satu hukum. Orang kafir tak sembahyang, kita tak ambil tindakan padanya pasal tak wajib kata mereka. Kan? Kita pergi sembahyang Jumaat, balik-balik sebelah rumah kita tu India, tak pergi sembahyang. Dia tanya dia, apa pasal you tak pergi sembahyang Jumaat? Oh, awak sudah masuk Islam, dia kata. Bila awak masuk Islam? Dia pun pelik. Tak. Daripada sekecil-kecil hukum sampailah sebesar-besar hukum sama. Bahkan dalam perkara yang melibatkan hudud sendiri pun, orang mencuri dia tak boleh nak pegang dia potong tangan. Pasal dia kufar. Pasal dia kafir. Ada orang kata kat kita, oh tak adil lah macam ni. Orang Islam kena hudud, orang bukan Islam kena sibir. Tak adil lah. Pasal apa? Pasal orang Islam kalau mencuri kena potong tangan. Orang bukan Islam mencuri denda ataupun penjara setahun. Oh tak adil lah dia kata. Kan? Kena bagi sama lah. Kalau orang Islam potong tangan, orang bukan Islam pun kena potong tangan. Kalau orang bukan Islam orang Islam kena rejam, orang bukan Islam pun kena rejam. Kalau orang Islam kena sebat, orang bukan Islam pun kena sebat. Nampak? Itu konsep yang salah. Kalau nak cerita pasal hukum syarak, mengikut acuan Quran dan hadis kita boleh beritahu. Tapi kalau nak cakap pasal syarak, mengikut acuan pemikiran sendiri, kita tak boleh buat apa lah. Nampak? Jadi begitu. Orang bukan Islam, dia boleh berhukum dengan hukum Islam kalau ketua dia nak kepada hukum Islam. Aku pun nak buat hukum ni jugalah. Tapi kalau dia orang tak nak, dia boleh stick kepada hukum yang ada. Cuma penyelarasan kepada hukum tu supaya dia lebih seimbang tu perlulah. Nampak? Orang cakap saya, Ustaz, tu tak adil lah macam tu. Kalau orang Islam berzina dengan orang bukan Islam, orang Islam kena bunuh pasal dia dah kahwin kan. Orang bukan Islam bayar denda je. Oh, orang Islam ni mati. Saya kata buat kat hukum tu dulu. Bila ada hukum ada ke orang nak zina? Kan? Dia duduk nampak hukum dari sudut itu. Kita tak tengok natijah kepada hukum. Kita tak tengok. Jadi kadang-kadang bukan fizikal hukum tu yang menjadi pertikaian yang kita nak. Dan Allah Ta'ala pun bukan nak menghukum mana pun. Tapi yang kita nak ialah natijah kepada hukum. Macam kita kata dululah, saya dah pernah bincang dengan tuan-tuan. Orang tak sembahyang dalam mazhab Syafi'i kena bunuh, pancung kepalanya. Sepakat mazhab Syafi'i. Tak ada seorang pun, melainkan adalah beberapa orang umpama Al-Imamul Baghawi rahimahullahu ta'ala. Dia menyanggahi Al-Imam Syafi'i, dia menyanggahi Al-Imam Al-Ghazali, menyanggahi ramai ulama besar Syafi'i. Pasal dia kata tak boleh bunuh orang yang tinggal sembahyang. Pasal nas yang ada ini, dia kata lam yarid ala takhsis. Dia kata Nabi tak pernah suruh membunuh orang yang tak sembahyang. Cuma dia dipahami. Bila orang tu hina Nabi, sahabat lain nak pergi bunuh, Khalid Al-Walid nak pergi bunuh. Nabi kata jangan bunuh pasal dia sembahyang. Jadi yang menghalang Muslim daripada dibunuh ialah solat. Kalau tak solat boleh bunuh. Itulah Imam Syafi'i ulama lain kata. Tapi tak ada satu perintah. Nabi kata man tarakas solah uqtuluhu. Siapa yang tinggal sembahyang bunuh, tak ada. Kalau ada man tarakas solah faqad kafar. Siapa yang tinggal sembahyang dia telah kufur. Tak ada satu yang ulama kata kena bunuh. Tapi Al-Baghawi kata perintah bunuh tak ada. Yang ada hanya kepahaman daripada nas. Dipahamkan supaya dibunuh, tapi tak ada. Nampak? Kena bunuh dalam mazhab Syafi'i. Mu'tamad dalam mazhab kita orang tinggal sembahyang kena bunuh. Kan? Oh, zalim kena bunuh. Sembahyang kena bunuh, boleh qada. Bukan isu dia qada. Isu dia ialah bila ada hukuman, orang akan melakukan. Nampak? Kita bukan bincang ataupun kita kadang-kadang bukan fizikal hukum itu, tapi natijah yang datang dengan sebab ada hukum itu. Nampak?
Sama macam ibadah. Kita ibadah kan, kadang-kadang bukan fizikal ibadah tu yang kita nak. Kita nak juga, tuan-tuan nak pahala, tuan-tuan nak sembah Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang kita dapat manfaat yang lebih besar, natijah daripada ibadah yang kita buat. Dunia baik, akhirat baik. Bukan fizikal benda tu sendiri. Sama macam hukum, bukan fizikal hukum tu, tapi natijah kepada hukum. Dan dulu saya dah pernah bincang dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat. Ada 2-3 kes orang pergi mengaku dengan Nabi SAW. Walaupun dia dah tahu, kalau mengaku mesti kena bunuh. Umpama Ma'iz, umpama seorang perempuan dari Bani Juhainah, dan yang lain-lain. Adalah 2-3 kes. Dia mengaku, tahu dah kalau mengaku mesti kena bunuh punya. Pasal apa dia pergi mengaku? Keberkatan hukum. Orang tak takut dengan mati. Nilai redha Allah Ta'ala tu lebih besar daripada kematian dan hukuman. Itu yang penting. Nampak? Kita nak faham konsep hukum Allah Ta'ala dari sudut itu. Bukan sekadar fizikal hukum, tidak. Pasal apa yang kita beria sangat nak laksanakan hukum Islam dan seumpamanya? Pasal kita nak natijah daripada hukum itu, satu masyarakat yang lebih baik keadaan. Bukan hukum. Kalau kita pandang hukum tu memang ada sudut kemanusiaan, tuan, menyalahi. Padahal kalau itu kan sama juga, kan? Oh, macam ni kemanusiaan. Bahkan ada setengah negara hukum mati pun tak ada, kan? Kita adalah tapi gantung. Bukan ikat gantung. Gantung kat tali mati. Okey, baik. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata, ya ayuhan nabi, wahai nabi. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata, wahai nabi. Kadang-kadang Allah Ta'ala kata, ya ayuhal kafirun. Walaupun berbeza-beza seruan itu, namun hukumnya sama. Itulah terbeban di atas bahu kita selaku umat Islam. Bila Allah Ta'ala kata ya ayuhan nas, kita kena nampak. Bila Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu, kita lagi kena. Bila Allah Ta'ala kata ya ayuhan nabi, walaupun Allah Ta'ala tujukan pada nabi, tapi tetap kena pada kita. Allah Ta'ala kata ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa banati ammika. Macam mana ayat dia? Akhirnya Allah Ta'ala kata dah, ayyaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Allah Ta'ala kata wahai nabi, kau suruh isterimu, suruh anak perempuanmu, suruh anak perempuan anak kepada adik-beradik kau, anak saudara, supaya mereka merendahkan pandangan dan menjaga kemaluan mereka. Allah Ta'ala suruh nabi je, kita tak payah. Bila Allah Ta'ala suruh nabi, suruh kita. Nampak? Ma hukima lin nabi hukima li ummati. Itu satu kaedah dalam usul. Apa yang terhukum pada nabi, terhukum pada umat. Dan dulu saya pernah sebut dah, tuan. Melainkan setengah perkara lah. Yang mana terhukum pada nabi tidak terhukum pada kita, ataupun terhukum pada kita tidak terhukum pada nabi. Tapi dia sikit. Secara umumnya semua apa yang terhukum pada nabi, terhukumlah pada kita. Apa yang Allah Ta'ala khitab, tujukan pada nabi, Allah Ta'ala tujukan juga kepada kita. Baik. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Tuhanmu. Apa makna takwa? Takwa ni kita faham ibadah lah. Takwa ni ialah melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Itu pentarifan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Buat Allah Ta'ala suruh, tinggal Allah Ta'ala larang, terutama yang disepakati tadi lah. Maka kita sudah bertakwa. Nampak? Dan kita sudah menjadi waliullah. Pasal apa? Allah Ta'ala kata, inna awliya Allahi humul muttaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Takwalah kepada Tuhan kamu, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu daripada diri yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, daripada satu diri itu, yakni Adam alaihissalam, Allah Ta'ala ciptakan pula isterinya. Wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian Allah Ta'ala menyebarkan pula daripada dua orang ini lelaki dan perempuan yang amat ramai. Betul? Berapa ramai tuan-tuan zuriat Adam alaihissalam atas muka bumi? Tak ada manusia yang kira sampai hari ini. Tak ada. Tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira warna kulit, tak kira apa-apa lah. Semuanya berbapak dan beribu kepada bapak dan ibu yang satu, Adam dan Hawa.
Pasal tu Allah Ta'ala kata begitu. Kamu semua ni berasal daripada satu bapa dan satu ibu. Kemudian kamu berbeza-beza, tapi asalnya satu. Wattaqullaha alladhi, Allah Ta'ala ulang. Kaedah dalam tafsir, Allah Ta'ala tidak mengulang-ulang sesuatu ayat ataupun sesuatu perkataan, melainkan ada penekanan padanya. Allah Ta'ala tekankan. Tadi sebutlah takwa, sebut lagi. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang mana kamu meminta dengannya. Wal arham, dan hubungkanlah silaturahim. Allah Ta'ala kata takwalah kepada Allah yang mana kamu meminta kepadanya. Memang kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutama dalam perkara-perkara yang manusia tidak boleh campur tangan dalam urusan itu. Keberuntungan dunia akhirat, rezeki, keberkatan, kemudahan hidup, pengampunan. Benda-benda ini semua adalah khusus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita boleh minta ampun dengan manusia kalau kita ada buat salah dengan dia, tapi pengampunan yang mutlak ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Minhajul Abidin, dia kata, anda kata kau menzalimi seseorang, tiba-tiba kau tak mampu nak memohon ampun darinya. Boleh sebab kerana jauhnya dia daripada kamu, boleh sebab dia telah meninggal, maka mintalah ampun dengan Allah Ta'ala kerana dia maha pengampun. Nampak? Kita kadang-kadang ada lah buat kesalahan, pinjam dia orang tak bayar, kan? Ataupun apa-apa sajalah, kita kena betulkan balik. Kalau ada pinjam dia orang dulu, tuan-tuan kena kembalikan pada hari ini sebelum tuan-tuan tutup mata. Dah mati dah sahabat saya tu, cari waris dia bagi. Boleh tak ustaz saya derma kat masjid? Tak boleh, pasal tu bukan duit masjid, tu duit kawan tu. Cari dulu, jumpa waris. Nak cari macam mana? Carilah macam mana. Kena kembalikan hak. Tak kembalikan hak orang, tuan-tuan, neraka, hukum. Nabi kata siapa ambil harta orang, man iqtata'a haqqan mri'in, Nabi kata wajabat alaihi. Siapa-siapa ambil harta orang walaupun sedikit, wajib baginya neraka. Sahabat pun tanya, ni hadis Muslim sahih, walau qadiba min araq, dah Nabi kata sikit kan. Kalau aku terambil ada sepotong kayu sugi, kayu sugi bersin tak? RM2 semua, RM2. Nabi kata walau qadiban min araq. Kan? Walaupun kau ambil kayu sugi orang, kau tak pulangkan, wajib bagi kamu neraka. Pulangkan. Itu baru kayu sugi. RM2 setengah. Kalau RM25 bilion saya tak tahulah. Ini RM2 setengah kan. Kena pulangkan. Itu dia. Bahkan tuan-tuan, dalam riwayat Bukhari atau Muslim, ada sahabat Nabi yang berperang. Bila dia mati, orang kata syahid, syahid, syahid. Nabi kata kau tak tahu, dia sedang dibakar dengan api neraka oleh satu kain yang dicuri semasa peperangan Khaybar. Dia syahid dah tu, berperang. Tapi dengan dulu masa Khaybar, dia ada ambil satu helai kain tanpa hak. Ada ambil kain orang. Nabi kata kain tu menjadi api neraka baginya. Tu hak syahid, kita hak tak syahid ni. Nampak? Lebih-lebih lagi lah. Kalau ada orang punya kan, kita kena kembalikan. Sebelum kita tutup mata. Ada terambil dengan sengaja ataupun dengan tak sengaja, melibatkan harta pusaka, tuan, buat betul. Hari ni banyak berlaku pasal silaturahim putus bila dah berumur, pasal harta. Banyak orang jumpa kita banyak. Abang sulung tak bagi pusaka pada adik-adiknya, buat tak reti je. Jadi macam-macam kan, kena kembali. Bila orang tegur, ada jadi gaduh. Adik ni tak nak tegur pasal tak nak masang muka kan, tapi bila bertegur jadi bergaduh. Saya pergi ceramah dekat Selayang semalam pun pasal pakai buku ni juga, tajuk ni juga, sama lah kan. Sama juga tak ada masalah. Jadi macam tu lah. Abang saya begini, adik saya begini kan. Jadi kena kembalikan.
Takutlah kamu kepada Allah yang mana kamu hanya meminta darinya. Memang kita tak minta melainkan daripada Allah Ta'ala. Nabi pesan pada sahabat umpama Ibn Abbas, "Iza sa'alta fas'alillah." Bila kamu nak minta, mintalah hanya pada Allah Ta'ala. Walaupun benda tu melibatkan manusia, tapi mintalah dengan Allah Ta'ala dulu, baru minta dengan manusia. Sebab tak ada orang yang boleh selesaikan masalah kita hanya melainkan Allah Ta'ala. Setiap orang ada masalah. Allah Ta'ala lah tempat kita minta pertolongan. Bila kita minta dengan dia akan pemudahkan dengan manusia lain. Jangan kita ada masalah pergi cari manusia tu, kan? Bukan tak boleh, tapi cari Allah Ta'ala dulu. Gitu. Terutama kita lah yang kadang-kadang sakit dan seumpamanya, kena banyak berdoa. Kemudian Allah Ta'ala kata wal arham, dan hubungkanlah silaturrahim. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha pemerhati ke atas setiap kamu. Nampak? Jadi ada berapa perintah Allah Ta'ala dalam ayat ini? Banyaklah. Pertama, perintah takwa, Allah Ta'ala ulang sampai 2 kali. Kemudian perintah supaya kita tidak memohon melainkan daripadanya. Tak perlu azimat. Ada orang kita bila ada hajat pergi jumpa Tok rumah tu, dia Melayu lagi tak? Dia jumpa Tok sana. Kau tahu tak? Saya kat Tumpat kan banyak kampung orang Siap. Ada satu tokong besar yang duduk sila tu kat rumah saya tu. Rumah datuk saya sebelah tokong tu je. Tapi saya tak pernah lah pergi kat tokong tu. Masuk dalam pagar tak pernah lah. Tokong besar yang bersila kat Tumpat tu masih dekat tu. Kampung tu kampung datuk saya. Saya kecil ambil masa banyak kat situ. Saya zaman saya kecil-kecil ada saudara mara kita ni berkongsi lah, bukan nak membuatkan apa-apa. Kan? Ada seorang saya tak tahulah tu dah mati tu Sami. Ada orang Tok Sami, rumah dia di luar pagar tokong tu, tuan. Ramai orang Melayu kita daripada Terengganu, daripada Kelantan, di orang Tepatas, kita jumpa dia minta air. Sakit dah, anak-anak kahwin dah, anak bergaduh laki bini dah. Pasal saya duduk depan rumah dia dulu, rumah atuk saya kan. Di sekolah ni saya pergi jalan. Ada orang kita punya kaum kerabat nak pergi ke rumah tu, kita ikut sekali kecil-kecil kan. Minta air. Saya pernah tanya, boleh ke kita minta orang siang ni? Tak apa, yang bagi Allah Ta'ala juga. Oh ya. Kita bodoh budak kan. Orang lain kita kan. Patutnya orang bukan Islam yang minta dengan kita. Saya pergi saya dah adalah 2-3 kali orang datang rumah saya, orang datang surau saya. Malam tadi saya pergi mengajar kat Masjid Puang. Yang kata Subang tu malam-malam. Ni malam tadi Masjid Puang. Kan? Lepas mengajar ada tahlil, ada baca Yasin. Saya baru nak baca Yasin dengan jemaah. Saya punya SU dia mari jumpa saya, Ustaz. Saya keluar, saya keluar. Orang di India Ustaz. Duduk pintu masjid. Kita tolong bawa anak kecil jemaah. Kita tolong Ustaz bagi doa sama anak saya. Ini dia. Orang bukan Islam jumpa kita minta air biasa. Kan? Kadang-kadang orang bukan Islam ni tuan-tuan, dia percaya Islam ni benar. Dia percaya, tapi dia kan, pasal apa ke jumpa Ustaz minta air ni? Kan? Saya ada bukan walau tak banyak kali, ada dah 2-3 kali kan. India pergi rumah Puang, India Puang pergi rumah. Kan? You nak air, you kena mengucap tu tau, masuk Islam tu tau. Tak ada lah kita cakap macam tu. Tapi nak cerita orang bukan Islam kan, ada jumpa kita minta doa. Ustaz, saya mau doa lah sama anak saya, anak dia umur 2 tahun. Demam lah sudah 1 minggu. You sudah pergi cek darah semua, sudah. Dia bawa air, dia tahu bawa air. Dia tak apalah. Ini air bukan Tuhan tau, ini mau doa saja. Okay. Dia mau doa sikit, saya baca ke anak dia. Jalan dia sikit-sikit. Orang bukan Islam jumpa kita tak, apa nama, tak pelik. Ni kita jumpa bukan Islam tu pelik. Nampak? Kemudian apa lagi? Dan perintah yang keempat ialah menghubungkan silaturahim. Menghubungkan silaturahim. Dan ada 2 konsep silaturahim ini yang boleh disebut mula tadi. Pertama ialah sesama Muslim, kedua ialah sesama kaum kharafat. Yang mana kita akan huraikan insya-Allah lah kuliah yang akan datang dari umumnya insya-Allah. Jadi saya setakat itu untuk mulai ini konsep kita yang telah
Kemudian nanti kuliah akan datang saya akan sebut lagi. Apa nama kuliah saya dulu saya kata yang hari ni perlu ditunda kan. Tak payah tunda lah sebab saya kelas hari Ahad. Dulu saya kata tahun ni kita nak tunda pergi hari Senin kan hari tu kan. Jadi alhamdulillah lah saya kuliah hari Jumaat, saya tak perlu bawa pergi hari lain sebab saya kelas hari Ahad. Alhamdulillah. Jadi setakat itu dulu. Qul hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis dan saya kafar dan seterusnya. Subhanallah wa bihamdihi.